Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan selamat sejahtera. Dan selamat Hari Keamatan dan selamat Hari Kawan. Walaupun kita tak dapat berkumpul ramai-ramai di gereja seperti yang kita biasa buat setiap tahun, kita puji Tuhan untuk semua berkat yang kita telah terima daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Saya berdoa Tuhan akan terus memberkati kamu dan keluarga kamu. Dan hari ini juga adalah hari yang sangat mulia, sangat penting dalam kehidupan gereja. Hari ini adalah hari Pentakosta ataupun hari kelahiran gereja. Apa yang telah berlaku? Apa yang telah berlaku pada hari Pentakosta? Tolong buka ke Kisah Rasul-Rasul 2. Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 1 hingga 4. Hari akan baca untuk kamu. Apabila hari Pentakosta tiba, semua orang yang percaya kepada Kristus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin yang kuat. Bunyi itu memenuhi rumah tempat mereka sedang duduk. Lalu mereka nampak sesuatu yang menyerupai lidah api yang menjala dan mengingapi setiap orang di situ. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mula berkata-kata dalam pelbagai bahasa lain, menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa, kami serahkan fikiran kami Bapa ke bawah pimpinan Roh Kudus. Ajarlah kami tentang Roh Kudus, tujuan kedatangannya, dan kuasailah kami supaya kami akan hidup sebagai saksi untuk Allah, untuk Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini Roh Kudus. Bila kita cakap atau kita belajar tentang Roh Kudus, untuk ramai mereka kata kalau kamu ada Roh Kudus, kamu mesti akan cakap dalam pelbagai bahasa. Kalau kamu ada, kamu mesti akan cakap dalam pelbagai bahasa. Kalau kamu tak boleh cakap, speaking in tongues, dia kata kalau kamu tak boleh cakap, mungkin kamu tak ada Roh Kudus lah. Kalau untuk mereka, kalau kamu tak ada Roh Kudus, kamu mesti tak boleh pergi ke syurga. Untuk mereka tanda ialah kalau kamu ada Roh Kudus, kamu mesti akan cakap dalam pelbagai bahasa. Ini adalah pendapat mereka. Walaupun kadang-kadang mereka boleh ambil beberapa ayat-ayat dari Alkitab dan kata kamu mesti cakap dalam bahasa Roh Kudus, kamu mesti cakap dalam pelbagai bahasa. Kalau kamu tak boleh pergi ke syurga. Jangan risaulah. Kita akan pergi ke syurga melalui Yesus Kristus. Bila kita percaya dalam nama Yesus Kristus, kita akan pergi ke syurga. Dan kita mesti tahu apakah tujuan. Kita mesti tahu apakah tujuan Allah menghantar Roh Kudus. Adakah Allah menghantar Roh Kudus supaya setiap orang yang menerima akan cakap dalam pelbagai bahasa? Untuk ramai bila mereka ada gifting, bila mereka boleh cakap dalam pelbagai bahasa dikuasai oleh Roh Kudus, mereka rasa mereka lebih suci daripada orang-orang yang lain. Untuk mereka akan pergi ke syurga. Surat janjilah. Tetap mereka akan pergi ke syurga sebab mereka boleh cakap dalam bahasa Roh Kudus ataupun pelbagai bahasa.
Kita mesti mahu tahu apakah tujuan. Untuk Farid, apakah tujuan Allah menghantar Roh Kudus? Beberapa tahun lalu, saya ingat lebih 30 tahun. Semasa saya sedang melawat satu keluarga, mereka kata, Padri, bolehkah kamu melawat ada satu keluarga yang keluarga Kristian, tapi mereka bukan jemaah kita, boleh melawat? Saya kata boleh lah, apa masalah. Bila kami pergi melawat, wah, dia pun tu hanya seorang saja di rumah, yang lain semua dah pergi ke gereja. Seorang induk saja, seorang adik perempuan. Dia kata, wah, Padri datang. Wah, dia pun banyak gembira lah. Dia kata, datang. Dia pun bagi kopi lah, minum lah. Dan dia pun sedang, dia cakap, wah, saya Padri, saya sudah dibaptize dalam Roh Kudus. I am baptized the Holy Spirit. Saya boleh cakap dalam pelbagai bahasa, Padri. Puji Tuhan. Saya cakap, puji Tuhan. Memang, dia kata, wah, dia masih muda. Tak sampai 30 tahun dah. Dia cakap, wah, cara dia cakap pun. Dan semasa kita masih sembang-sembang, tiba-tiba dia bangun. Dia terus keluar dari rumah. Dan saya dengar dia marah seseorang di luar. Baru dia cakap tentang Roh Kudus. Dia selalu berdoa dalam pelbagai bahasa, sebab dia ada kurnia gifting of the speaking tongues. Saya tanya, kamu marah siapa? Saya tanya, kamu ni marah siapa? Dia cakap, Padri, kamu tak tahu lah. Tengok semua dah berubah. Tadi tu, wah, muka dia semua pun senyum. Dia kata, wah, saya sudah diberkati, saya ada kuasa Roh Kudus. Sekarang dia marah. Saya tanya, siapa lah kamu marah, siapa ni? Siapa rasa malu? Dia kata, itu mak saya lah. Saya kata, apalah kamu ni? Kamu sekarang semua orang yang tinggal di kampung ini, mereka akan memuji Tuhan. Cara kamu melayani ibu kamu, cara kamu cakap dengan ibu, itu saksi untuk halal kah? Halal yang suci. Saya kata, apalah ni adik ni. Tadi saja kamu cakap tentang Roh Kudus. Macam mana kamu boleh jadi saksi di tempat ini? Hanya 2 keluarga yang Kristian. Yang lain semua pun bukan Kristian. Itu yang kita mesti tahu. Apakah tujuan Allah menghantar Roh Kudus? Adakah dia hantar Roh Kudus supaya setiap orang yang menerima akan cakap dalam bahasa Roh Kudus semasa mereka berkumpul di gereja? Dan mereka rasa, wah, saya boleh cakap dalam bahasa Roh Kudus. Bukan. Tujuannya ialah untuk supaya kita boleh jadi saksi untuk Allah. Ini kalau tolong buka ke Kisah Rasul-Rasul. Kisah Rasul-Rasul 1:8. Mari akan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Dia kata, kamu akan menerima kuasa. Kita semua suka kuasa, kan? Siapa yang tak suka kuasa? Di rumah pun abang nak tunjuk kuasa dia ke atas adik-adik dia. Betul. Kadang-kadang suami pun nak tunjuk kuasa. Dia kata, saya seorang lelaki, kau mesti dengar saya. Ini biasalah. Tapi kuasa ini bukan untuk kepentingan seseorang. Supaya kita boleh jadi hamba kepada Allah. Apa yang tujuan dia kata ni apabila Roh Allah datang kepada kamu, lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem. Tengok, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus datang. Untuk apa? Supaya kamu boleh jadi saksi untuk Yesus di Yerusalem, di Judea. Itulah tujuan supaya kita menjadi saksi untuk Allah. Ini memang susah. Nak jadi saksi untuk Allah memang susah. Kita mesti mengakui lah. Berapa yang antara kamu yang
ada tujuan kamu ialah saya mesti hidup satu kehidupan yang akan bawa kemuliaan kepada Allah. Mungkin kamu ada, kamu kata saya akan hidup satu kehidupan yang akan membawa kemuliaan. Saya nak hidup sebagai seorang saksi di tempat tinggal, di tempat gereja. Kita boleh cakap lah bila kita berkumpul sebagai keluarga Kristian di gereja. Tapi di tempat gereja bolehkah? Di tempat tinggal, kalau kamu satu keluarga saja yang Kristian, yang lain semua bukan Kristian. Di tempat kerja, kamu seorang saja yang Kristian, yang lain semua bukan Kristian. Di sekolah, di college, kamu seorang yang Kristian, yang lain semua bukan Kristian. Macam mana nak hidup untuk Yesus? Macam mana nak boleh jadi saksi? Ya? Wah, tekanan memang banyak. Pencobaan pun banyak di dunia ini. Pencobaan, tekanan. Semasa dalam gereja kita kata, wah, kita nak jadi saksi untuk Allah. Dalam gereja tak payahlah. Semua orang pun Kristian, betul. Semua orang sudah kenal Yesus. Mengapa nak jadi saksi dalam gereja? Kalau nak jadi saksi, kita mesti jadi saksi di dunia. Kita mesti jadi saksi di tempat gereja, tempat tinggal, sekolah, universiti. Tapi dalam dunia ini memang susah. Pada kita memang susah nak jadi saksi ya untuk Allah. Kita baca dalam Matius, ini saya hanya nak bagi satu contoh lah. Padi akan bagi contoh sebagai manusia. Ini berlaku dalam kehidupan Petrus. Tolong buka ke Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, ingatlah sebelum ayam jantan berkokok malam ini, 3 kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal aku. Yesus berkata, kamu akan berkata engkau tidak mengenal aku. Tengok Petrus, dia terus jawab. Dia kata, Petrus menjawab, tidak sekali-kali saya akan berkata saya tidak mengenal guru. Dia kata, Yesus, jangan cakap macam tu lah. Cikgu, jangan cakap macam tu. Macam mana kamu boleh cakap macam tu? Saya seorang yang setia. Dia cakap, apa dia cakap ini ya? Guru, meskipun saya terpaksa mati bersama-sama guru. Dia kata, cikgu, jangan cakap macam tu lah. Guru jangan cakap macam tu. Saya bersedia untuk mati bersama kamu. Saya bersedia mati untuk kamu. Semua pengikut yang lain pun berkata demikian. Mereka, kita pun cakap sajalah. Tengok. Tapi apa yang berlaku? Selepas Yesus ditangkap, semasa Yesus ditangkap, mereka semua pun lepas Yesus, mereka semua pun cabut. Tengok, selepas apa yang terjadi ayat 69. Ya, Matius 26 ayat 69. Petrus sedang duduk di luar halaman apabila salah seorang hamba, a servant, bukan askar ataupun itu siapa yang berkuasa. Apabila salah seorang hamba perempuan imam agung datang dan berkata kepadanya, kamu ni juga bersama-sama Yesus orang Galilea itu. Kamu ni muka macam orang Galilea. Tapi tadi Petrus kata, Yesus jangan cakap begitu, saya bersedia untuk mati untuk kamu. Ayat 70. Tetapi Petrus menafikan. Tengok, tadi dia kata saya bersedia untuk mati untuk kamu Yesus. Saya takkan lepaskan kamu. Jangan cakap itu. Saya seorang kawan yang setia. Tetapi Petrus menafikan hal itu di hadapan semua, mereka semua. Tengok, inilah kita dalam kuasa tubuh. Kita emosi lah. Kadang-kadang ini ramai orang macam itulah. Bila mereka datang ke gereja penuh dengan emosi tau. Kita puji Tuhan, menyembah Tuhan dalam emosi saja.
Macam orang pergi ke pub, bila sudah minum, wah, semua mereka boleh lupa semua masalah mereka. Imut nak itu. Kita cakap, saya akan buat ini, saya akan buat itu. Emosi ya, emotional lah, stirred up. Kita cakap, saya akan. Tapi sebagai manusia memang susah. Ini nak buat satu untuk halal bukan senang. Tolong buka ke Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cobaan. Dan dia berdoalah. Ini Yesus kata, jangan tidurlah. Jangan tidur. Jangan, anak tidur. Jangan tidurlah ini. Tolonglah bersama saya lah. Tapi 3 kali pun dah bila Yesus datang, mereka sudah tidur. Dia kata berjaga-jaga. Mereka, memang kamu ingin. Dia kata, memang kamu ingin. Macam ramai lah. Memang kita semua pun ingin untuk hidup untuk Yesus. Kita semua pun ingin nak jadi saksi untuk Yesus. Kita semua pun nak bawa kemuliaan untuk nama Yesus. Kita semua pun ingin. Ingin di mana? Dalam gereja. Tak payahlah, dalam gereja apa guna? Kita semua pun Kristian, betul? Kita mesti nak bawa kemuliaan untuk nama Yesus di tempat gereja di luar, di dunia. Di mana orang yang tak kenal Yesus ada. Jadi Yesus kata dia, memang kamu ingin melakukan apa yang benar. Kamu ingin. Tetapi kamu tidak sanggup kerana tabiat manusia lemah. Itu Yesus dah tahu. Kalau saya lepaskan ini orang tanpa kuasa Roh Kudus habis dah. Ini ya, selepas Yesus ditangkap, mereka semua pun masuk dalam rumah, kunci rumah. Betul. Ini sebelum tu dia kata, kami akan mati untuk Yesus. Kami jangan risau, kami takkan lepaskan Yesus. Apa jadi? Yesus tangkap. Orang kata saya bersedia mati untuk kamu pun kata saya tak tahu Yesus. Kita ingin tak cukup ingin. Ingin macam minyak angin sajalah. Macam minyak angin kalau ada sakit habis ada lah. Betul. Ini yang ingin tak cukup dalam kehidupan rohani ya. Kita mesti jadi saksi. Bukan ingin, saya mesti hidup sebagai seorang saksi untuk Yesus. Itulah Yesus hantar Roh Kudus. Itulah Yesus kata ni kamu jangan keluar dari Yerusalem. Tunggu di sini. Yesus kata bukan minggu lalu tunggu di Yerusalem sampai kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Sebelum kamu dikuasai, sebelum kamu menerima kuasa Roh Kudus, jangan pergi ke mana-mana. Kamu tak boleh jadi saksi untuk saya. Walaupun kamu sudah tengok saya, walaupun kamu tahu saya sudah hidup, sudah bangkit, kamu tak boleh jadi saksi. Bila kamu menghadapi tekanan atau pencobaan, kamu akan jatuh. Oleh itu tunggulah. Itulah Yesus kata ni Yesus telah hantar Roh Kudus untuk mengkuasai mereka. Ini untuk padri ini bukan saya tak ada apa-apa lah. Kalau orang nak cakap bahasa cakap sajalah. Tapi kita mesti tahu di mana kita cakap. Jangan tunjuklah. Kadang orang kan mereka tunjuk, mereka bercakap dalam bahasa roh. Apa guna lah. Betul. Ini apa guna kita boleh cakap dalam bahasa roh untuk kepentingan diri sendiri saja. Tapi tujuan Allah menghantar Roh Kudus ialah untuk mengkuasai kita supaya kita boleh mengatasi cabaran, tekanan, pencobaan dan kita boleh terus hidup satu kehidupan yang kesaksian untuk Allah. Dan kita ada tujuan dari kita baca di sini Dan mereka semua dikuasai kisah rasul-rasul oleh Allah, Roh Allah. Mereka mula berkata dalam pelbagai bahasa. Ini tujuan apa? Untuk menunjukkan. Saya boleh cakap bahasa Cina. Saya boleh cakap bahasa Iban. Saya boleh cakap bahasa Bidayu. Saya boleh cakap bahasa Melanau. Bukanlah untuk tunjuk orang.
tengok saya bercakap dalam beberapa bahasa, you cakap dalam beberapa bahasa pun, kalau orang lain tak dapat apa-apa guna. Tengok apa dia cakap ni. Pada waktu itu banyak orang Yahudi dari pelbagai negeri di seluruh dunia. Tengok pada waktu itu banyak orang Yahudi. Mereka bukan semua bercakap dalam bahasa yang sama. Dan bila mereka dikuasai Roh Kudus, murid-murid Yesus, mereka mula cakap dalam bahasa-bahasa yang lain supaya semua orang yang berkumpul, beribu-ribu orang yang berkumpul, supaya mereka semua boleh faham apa yang mereka kongsi dengan mereka. Macam di gereja kita, okey, kita ada 4 kebaktian setiap minggu, setiap Ahad, 3 bahasa. Okey, you sendiri ingat, pagi pukul 8.30 kebaktian bahasa English. Pari khutbah dalam bahasa Tamil macam mana? Mungkin ada orang yang boleh faham lah, tapi orang yang tak apalah, Padri, apa kamu cakap? Kami tak faham pun. Kami tak faham bahasa Tamil lah. Oleh itu, Pari mesti cakap dalam bahasa kebaktian bahasa English. Pari kongsi dalam bahasa English supaya semua orang yang berkumpul untuk menyembah boleh faham apa yang Pari kongsi. Betul. Pukul 4 bahasa kebaktian bahasa Tamil. Pari cakap kongsi dalam bahasa Tamil. Apa kamu akan cakap? Padri, nak minum tuak ke? Apa jadi yang kepada Padri Apa dia cakap? Sudah minum tuak ke tu Padri Tak gunalah. Saya boleh kongsi 1 jam, 2 jam, tak guna. Mungkin sesiapa pun yang berkumpul akan faham apa yang Padri kongsi. Oleh itu Padri mesti kongsi dalam bahasa Malaysia supaya semua orang boleh faham. Samalah bahasa Tamil. Kebaktian bahasa Tamil, saya Padri kongsi dalam bahasa Tamil supaya mereka boleh faham. Tujuan itulah tujuan. Roh Kudus datang untuk mengkuasai mereka supaya mereka boleh kongsi firman Tuhan dalam bahasa-bahasa yang orang lain boleh faham. Tujuan ialah kesaksian. Mereka telah dikuasai untuk menjadi saksi untuk Allah. Oleh itu, bila kita bincang tentang Roh Kudus, tanyalah, ini puji Tuhan kalau kamu ada kamu boleh cakap bahasa Roh Kudus, puji Tuhan. Saya tak ada apa-apa. Tapi untuk saya, adakah kehidupan kamu garam dan cahaya dalam dunia ini? Adakah kehidupan kamu saksi? Seperti yang Pari kongsi tengok dia boleh cakap bahasa, dia cakap saya sudah dibaptis dalam Roh Kudus, tapi mulut ini yang di gereja mungkin dia nyanyi lagu-lagu rohani di tempat tinggal. Ayo tu ayat-ayat yang kotor siapa tak berani dengar. Tak gunalah. Oleh itu berdoa setiap hari, Tuhan kuasailah saya. Saya serahkan saya di bawah kuasa Roh Kudus. Kuasailah supaya saya boleh hidup satu kehidupan yang saksi. Saya nak jadi saksi untuk Allah di mana-mana saja. Kalau saya menghadapi cabaran, tak kisah. Kalau saya menghadapi percobaan, tak payah. Saya tahu Tuhan akan menguasai saya untuk mengatasi cabaran, pencobaan, tekanan, supaya saya akan hidup suatu kehidupan yang yang membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Oleh itu, mari akan baca dan tamat tujuan Allah hantar Roh Kudus. Ayat Kisah Rasul-Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus, Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke ujung bumi. Biarlah kita hidup sebagai saksi untuk Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.